Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hai, anda bersama saya Nurul Azira binti Muhammad Yunus, Pegawai Penerangan Daerah kita dalam program Influencer at Japan edisi Perak siri ke-6 tahun 2023. Hari ini program kita sangat istimewa sebab kita akan membincangkan mengenai program yang istimewa yang akan berlaku di negeri kita Perak, iaitu Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023. Jadi kalau dah program yang pun istimewa, tetamu ataupun panel kita hari ini pastilah seorang yang istimewa juga. Siapa tetamu kita hari ini? Siapa jejaka yang kacak bergaya sebelah saya hari ini? Tunggu sekejap lagi saya perkenalkan. Sebelum kita teruskan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton maya yang bersama-sama kita pada petang ini di dalam program Influencer at Japan edisi Perak ini. Jadi jangan lupa untuk like, share dan komen di ruangan yang disediakan. Okey, baik. Seperti yang saya dah janjikan tadi, siapakah panel istimewa kita pada hari ini? Sudah semestinya kita hari ini bersama-sama dengan pengarah penerangan Perak sendiri, iaitu Tuan Muhammad Rizal bin Hashim. Apa khabar Tuan? Baik. Zira apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya sangat semangat hari ini. Okey Tuan. Hari ini macam yang saya kata tadi, kita akan berkongsi macam-macam info yang kita harapkan semua akan stay dengan kita sampai ke hujung rancangan sebab ada banyak benda yang kita akan kongsikan. Okey, jadi macam kita mulakan dulu dengan dah saya kata tadi mengenai Bulan Kebangsaan. Jadi semua orang tahu logo dan tema Hari Kebangsaan telah pun dilancarkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, iaitu Yang Berhormat Fahmi Fadzil pada 27 Mei yang lalu. Jadi macam mana logonya dan apakah temanya, rasanya ramai yang dah tahu. Dan Tuan, okey, tadi boleh tak Tuan cerita dengan lebih orang kata lebih terperinci lagi, apakah logo dan tema itu? Okey. Pertama kali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tim produksi Influencer at Japan yang sudi menjemput saya untuk hari ini kita berbincang dan kita kata apa, memberi sedikit input berkenaan dengan program yang bakal berlaku. Boleh dikatakan program ini bersejarah juga bagi negeri Perak, yang mana program sambutan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang tahun 2023. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, Kabinet telah memutuskan bahawa Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan kali ini pada tahun 2023 akan diadakan di negeri Perak. Dan kalau kita tengok tahun 2019 kita buat di, tak silap saya, di Melaka. Selepas tu kita ada pandemik, so kita tak dapat buat selama 2 tahun. Lepas tu kita buat di Putrajaya dan seterusnya di Perak. Dan Alhamdulillah, ini adalah satu perkara yang sangat positif bagi negeri Perak, sesuailah dengan dasar yang dibuat di negeri Perak, iaitu Tahun Melawat Perak tahun 2023. Dan seperti yang Puan Zira maklum tadilah kepada semua pendengar Influencer Japan, yang mana logo dan tema Hari Kebangsaan telah pun dilancarkan pada 27 Mei yang lalu oleh Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadzil di KLCC. Dan logo itu akan digunakanlah sepanjang Bulan Kebangsaan nanti.
Dan kita ada 3 segmen sebenarnya, Puan Zira, untuk makluman Puan Zira dan juga pendengar-pendengar ataupun penonton maya di Influencer at Japan. Iaitu segmen yang pertama sudah tentu pelancaran bulan kebangsaan yang kita akan adakan di bulatan Sultan Nazrin Shah ataupun di Dataran Meru pada 16 Julai. Dan seterusnya ada segmen sambutan Hari Kebangsaan sendiri iaitu pada 31 Ogos. Kali ini kita akan buat ataupun akan diadakan di Putrajaya. Dan yang ketiga, sambutan Hari Malaysia pada 16 September jatuh pada hari Sabtu yang akan diadakan di Kuching, Sarawak. And then macam Zira sebut tadi, kita punya tema, logo, tema tekad perpaduan penuhi harapan tu, saya sebenarnya tak nak ulas banyak berkenaan dengan tema sebab tema dah memang dah banyak kita keluarkan promo dan sebagainya. Cuma saya nak kaitkan sikit tentang tema tekad perpaduan. Of course, bila kita sebut berkenaan dengan bulan kebangsaan, kita tidak boleh lari daripada satu wording ataupun words ataupun kata-kata berkenaan dengan bulan kebangsaan itu, iaitu perpaduan. Bila kita sentuh berkenaan perpaduan ni, of course, kejayaan apa yang kita nikmati pada hari ini oleh negara kita Malaysia, fundamentalnya adalah perpaduan. Kita negara yang majmuk, negara yang bukanlah negara homogen seperti negara-negara lain. Kita terdiri pada pelbagai bangsa, adat, budaya dan sebagainya. Sudah tentu perpaduan merupakan satu aspek yang sangat penting untuk kita tekadkan perpaduan. Kalau kita tengok dalam yang paling dekat, yang senang kita nak tengok pun dari segi aspek politik pun sekarang, kita tengok macam mana kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan menunjukkan bahawa perpaduan itu sangat penting. Dan kita tak pernah terfikirkan bahawa mungkin 20 tahun yang lalu, kita pun tak terfikir yang kerajaan akan dibentuk seperti yang ada pada masa sekarang. Tapi perpaduan itu adalah sangat penting bagi kita dan tema ini saya rasa sangat signifikan untuk sambutan bulan kebangsaan pada tahun ini. Dan penuhi harapan itu of course lah apabila semua rakyat punya ekspektasi yang tinggi pada kerajaan dan seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadil semalam, bahawa ikhtiar tetap dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan segala ekspektasi, harapan rakyat dan sebagainya akan dapat dilaksanakan mengikut fasa dan peringkat dan sebagainya. Itu saja. Okey, huraian yang saya kira cukup jelas ya berkenaan dengan logo dan tema Hari Kebangsaan kita tahun ini. Okey, tapi para penonton ya, sebenarnya hari ini kita bukanlah nak bercerita pasal logo dan tema sahaja. Kita ada satu agenda yang penting yang ingin kami bentangkan kepada semua rakyat Malaysia amnya, penduduk Perak dan Ipoh khasnya, apa yang akan kita laksanakan, agenda seterusnya yang akan kita laksanakan sempena bulan kebangsaan ini. Jadi Tuan, boleh tak kita share dengan penonton-penonton semua apakah agenda seterusnya yang akan kita laksanakan? Dia begini, pada 16 hari bulan nanti, pada waktu pagi, dia bermula dengan program kita panggil program 6,600 langkah. 6,600 langkah ni, kita ambil 66,000 ni adalah signifikan kepada angka 66 ataupun kemerdekaan kita yang ke-66. And then konsepnya adalah konsep berjalan. Dia bukan berlari, bukan maraton, dia berjalan sahaja. Dia berjalan bersama rakyat dan juga pemimpin. So insya-Allah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri bersama dengan rakyat yang kita akan jalan sejauh iaitu kita ada dua kategori, iaitu fun run, iaitu sebanyak 4.8 km terbuka, dan juga fun walk sejauh 1.2 km ataupun 1.2 km untuk golongan warga emas, kanak-kanak dan golongan OKU. Bagi orang ramai yang berminat menyertai program 6,600 langkah perpaduan ini, kita mohon kepada semua untuk mendaftar untuk mendapatkan t-shirt percuma, dan pastikan jumlah atau orang kata apa, oleh kerana t-shirt ini adalah terhad, so kita menggunakan pendekatan first come first serve lah.
dan boleh daftar di website-website yang telah kita sediakan. And then antaranya adalah website www.merdeka360.my untuk pendaftaran, dan juga kita sarankan kepada semua warga di Ipoh, tak kisahlah di Ipoh ke di sekitar yang berkesempatan, datanglah seawal 6:30 pagi. Kita berkumpul di bulatan Sultan Azlan Shah, dan kita akan turut sama dengan VIP dan juga stakeholder kita untuk bersama-sama kita menyertai program 6,600 langkah perpaduan. Dan jangan risau, bukan sahaja kita ada Zira, bukan kita ada 6,600 langkah saja, kita ada juga poket-poket show yang disediakan di sepanjang masa tersebutlah. Antaranya kita ada pameran dan perkhidmatan agensi kerajaan, kita ada kuis Kahoot kenegaraan, kita ada persembahan nyanyian, pertandingan bintang patriotics. Ni yang saya rasa ini akan menarik orang juga. Jualan rahmah, and then jualan barangan runcit. Jualan rahmah saya difahamkan ada jualan barang basah, barang kering dan sebagainya. Dan ini saya rasa akan dapat memberi impact ataupun kebaikan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir. And then pada malam sebelum itu, sebelum 16 bulan tu, malam tu kita ada forum, saya lupa nak sebut. Kita ada forum Perdana Ehwal Islam. So datang juga beramai-ramai. Forum itu akan diadakan di stage utama. Kalau tak silap saya ada 2 panel yang agak terkenal yang kita jemput. And then datanglah beramai-ramai pada malam tersebut. Kita meriahkan, dan benda ni akan disiarkan secara langsung nantilah oleh pihak RTM, walaupun program ini adalah recorded. Okay, and then seperti yang saya sebut tadi, program dan aktiviti ini adalah berkonsepkan karnival rakyat ataupun rakyat sentrik. Dan kita semua mengalu-alukan semua untuk hadir untuk memeriahkan program kita. Bawalah semua kawan-kawan, family, siapa saja kenalan dan sebagainya untuk kita menikmati momen ataupun detik-detik yang bersejarah ini di negeri Perak. Itu saja. Baiklah. Wow, banyak ya tuan aktiviti-aktiviti menarik yang bakal penduduk-penduduk. Boleh tak saya tambah sikit berkenaan dengan berkenaan dengan pameran? Sebab ada saya lupa nak sebut pasal pameran. Okey. Di segi pameran tadi kita ada lebih kurang 13 booth, 13 booth daripada jabatan, agensi dan NGO yang akan menyertai, seperti SKMM. Kita ada pameran latihan bimbingan e-game daripada Perak, dan juga kita ada Job Street ataupun daripada SPA Negeri Perak, PDRM, ada kaunter pameran saman, and then kita ada seperti Sekretariat Usahawan Negeri Perak, STEP, Tourism, Post, Telekom dan sebagainya. So banyaklah perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan, dan kita harap ia dapat memberi banyak. Dan saya difahamkan ada juga untuk saman, bayaran saman, saya tak pastilah ada diskaun atau tidak untuk PDRM, tapi mungkin boleh semak lah kot. And then juga diskaun-diskaun daripada Pejabat Tanah dan Kinta dan juga pihak MPI. And then bagi menarik juga, kita ada pameran mobile. Sebanyak 11 mobile yang akan menyediakan perkhidmatan. Antaranya ada JPJ, kita ada SADC, MBI, kita ada JPN. Ni nak buat macam cek kad pengenalan, buat kad pengenalan dan sebagainya. And then kita ada JKM kesihatan, kita ada kesihatan ni yang menarik, dia ada perkhidmatan pergigian yang kita bawakan. And then tabung haji serta KPDHCP, iaitu jualan barangan rahmah. So banyak aktiviti kaunter-kaunter yang disediakan. Saya rasa tak rugi tuan-tuan dan puan-puan untuk datang beramai-ramai. Saya percaya banyak yang manfaat yang kita boleh dapat daripada program ini, selain daripada sebenarnya kita nak menikmati pelancaran itu, dan ada seperti yang disebutkan tadi, servis-servis daripada agensi kerajaan yang disediakan di sini, dan kita boleh dapatkan. Bawalah ramai-ramai datang, insya-Allah. Betul tuan.
Jadi selain daripada orang kata sebelah malamnya kita ada aktiviti kerohanian, Ya. besoknya kita bersenam pula, berjalan beramai-ramai untuk kesihatan, kita juga dapat menikmati pelbagai servis daripada agensi-agensi yang turun sendiri, turun padang, tak perlu pergi ke jabatan-jabatan tersebut. Jadi kita bersama dengan rakyat, tak rugilah. Selain daripada itu tadi yang macam Tuan kata ada jualan-jualan rahmah. Jadi rugilah kalau orang pun tak ambil kesempatan yang Ya. julung-julung kali kan yang berlaku Betul. di negeri kita ni. Okey, kalau itu tadi banyak banyak sangat aktiviti sempena majlis pelancaran. Itu baru pelancaran Tuan ya. Jadi macam semua orang dah tahu, penerangan dan merdeka ni tak dapat orang kata berpisah tiada. Jadi bila sebut pasal merdeka, bulan kemerdekaan ni orang ramai dah tahu dah ada aktiviti menarik yang penerangan akan tawarkan untuk penduduk-penduduk di seluruh negara lah. Kalau kami ceritanya berkait pasal Perak lah sebab kita di negeri Perak kan. Okey, jadi menjelang 31 Ogos ni hinggalah biasanya 16 September Betul. ada macam-macam lagi aktiviti menarik yang Jabatan Penerangan akan laksanakan untuk orang kata menyemarakkan semangat kemerdekaan kepada masyarakat dan orang kata menggalakkan semua untuk mengibarkan jalur gemilang di rumah, di premis-premis bangunan kerajaan dan di kedai-kedai. Jadi boleh tak Tuan kongsi untuk tahun ni apa program-program Jabatan Penerangan khususnya negeri Perak yang akan kita laksanakan? Okey. Betul tu Puan Zira. Kita sebut Jabatan Penerangan je dia orang kata apa ada dia punya dia dikaitkan dengan bulan kebangsaan dia punya cara dia macam trademark dia lah. Okey. Kita ada 3 program antara program-program yang menarik yang kita adakan sepanjang bulan kebangsaan ni daripada pelancaran hinggalah 16 September nanti. Pertama adalah program Kemara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023. Yang kedua kita ada program Semarak Gemilang 2023. Dan juga ada Merdeka at Community di peringkat parlimen, di semua parlimen yang ada lah di negeri Perak. And then bagi Kemara ni adalah satu program dipanggil signature program lah bagi Jabatan Penerangan. Dah lama diadakan dan Alhamdulillah tahun ini masih ada program Kemara Merdeka yang mana pada selepas pelepasan konvoi secara rasmi oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri nanti. So program Kemara Merdeka ni akan bermula di negeri Perak. Oleh kerana pelancaran dibuat di negeri Perak, so kita bermula di negeri Perak. Yang mana sebanyak 66 buah kenderaan peserta di setiap kenderaan akan berkonvoi. Dan di setiap checkpoint signifikan dengan sambutan 66 ni adalah signifikan ataupun simbolik kepada 66 ataupun tahun ke-66 kita merayakan kemerdekaan kita tanah air. And then bagi peserta-peserta untuk KMJG ni dia terdiri daripada government agencies, daripada gabungan NGO dan juga komuniti setempat. Dan yang menarik juga yang kita bawa daripada KMJG ni Puan Zira, dia ada lebih kurang 29 buah motor berkuasa tinggi. Wow. 20 tu daripada NGOs lah ataupun persatuan motosikal berkuasa tinggi lah. And then yang seterusnya KMJG ni akan kita mula di Kampar sehinggalah ke Teluk Intan nanti. Ada program-program di sepanjang perjalanan tu dia ada checkpoint tertentu. Saya difahamkan ada wow factor di antara during perjalanan tu dia ada checkpoint. Antaranya kita singgah di penjara. Di penjara tu saya difahamkan ada 20 orang panduan yang dibebaskan. Jadi kita merayakan kita pergi ke situ dan kita akan bersama-sama dengan banduan-banduan tersebut lah. And then kita akan terus ke tak silap je ke Teluk Intan. Ke Teluk Intan ada banyak aktiviti yang menarik situ. Antaranya kita bersama dengan bot-bot nelayan di sana sepanjang sungai berkenaan dan kita bersama-sama dengan tim konvoi sekali. Dan kita ada majlis di situ dan makan tengah hari di sana dan sebagainya. So banyaklah laluan-laluan yang kita akan lalui sehinggalah kita serahkan
button tu di Kuala Kangsar, nanti ke Pulau Pinang seterusnya untuk next perjalanan lah, sebelum dikembalikan semula di Perak. Tak silap saya pada 20, saya tak ingat berapa bulan, tapi di Perak nanti akan diserahkan kembali kepada Perak. And then seterusnya adalah kenderaan okey, masih lagi berkenaan dengan KMJG tadi. Turut juga agensi-agensi yang terlibat adalah agensi seperti polis, Angkatan Pertentaran Awam, dan juga tadi yang saya lupa, di Kelab Permotoran BMW K16, K16 Malaysia sebagai rakan strategik kita lah. And then macam saya sebut, konvoi masuk dulu ke dia mula daripada 16 bulan ke Teluk Intan, ke Manjung 16 Julai, Kuala Kangsar, sehinggalah ke Taiping, Kerian 17 Julai. Dan konvoi akan serahkan button ke Pulau Pinang dan Kedah, kembali menutup Perak di Pengkalan Hulu pada 21 dan 22 hari bulan. Jadi bolehlah kalau dia nak tunggu tepi jalan, Kita alu-alukan. nak Terutamanya kita ada juga minta dengan kerjasama dengan PPD ataupun pegawai pendidikan daerah untuk bersama-sama dengan pihak sekolah. Maksudnya during that along the way the perjalanan tu, so mungkin murid-murid boleh berada di luar, orang ramai boleh bersama-sama kibarkan jalur gemilang, bagi naik semangat sikitlah kan. Dapat tengok kenderaan-kenderaan betul. yang hebat-hebat Bukan selalu kita nak. Saya difahamkan kalau motor ni K16 ni dia tak lebih daripada 200 biji dalam Malaysia ni. Maksudnya tak ramai. Rare lah. Memang rare. Dan harga dia pun sangat mahal. Okay. And then yang kedua adalah program Semarak Gemilang. Program Semarak Gemilang ni adalah program semarak kibar jalur gemilang di lokasi-lokasi strategik di seluruh Malaysia lah. And then terdapat 45 lokasi yang akan yang diberi fokus, antaranya antara kawasan-kawasan tumpuan ataupun hotspot lah, seperti pusat beli belah, kampung tradisional, masjid tumpuan riadah, tempat kawasan art pelancongan dan sebagainya. And then program ini akan diadakan sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia ni, iaitu sehinggalah daripada 16 Julai sehinggalah 16 September 2023. And then antara pengisian yang menarik dalam program ini adalah seperti bicara tokoh, kita ada aktiviti pemasangan dan hiasan jalur gemilang, dan kita ada aktiviti kemasyarakatan, keagamaan, riadah serta program jati diri. Dan Jabatan Penerangan Malaysia selaku penganjur ingin merayu dan juga mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama menyertai untuk menjayakan kempen kita ni. Dan sebarang penjelasan ataupun kalau bagi orang awam ataupun sesiapa saja yang nak dapatkan maklumat berkenaan semua aktiviti, kalender dan sebagainya, berkenaan input berkenaan dengan Bulan Kebangsaan ini, mereka boleh ke portal rasmi di www.merdeka360.my. And then yang ketiga yang Puan Zira adalah kita ada juga buat Anugerah Semarak Gemilang 2023. Anugerah Semarak Gemilang ni adalah bukan satu penghargaan kita lah daripada Jabatan Penerangan bagi mengiktiraf komuniti maupun organisasi yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Penganugerahan ini memberi fokus utama kepada individu, komuniti, organisasi untuk dia hias kediaman dia, premis kediaman satu kawasan masing-masing dengan jalur gemilang. So kita akan ada panel dan sebagainya, dan kita akan angkat pencalonan kepada jawatan kuasa penilaian peringkat negeri yang telah pun dilantik, dan mana-mana individu, wakil komuniti atau organisasi turut dipelawa untuk mengisi borang pencalonan. Jadi setiap pencalonan perlu melampirkanlah gambar-gambar sekurang-kurangnya 10 keping. Adalah syarat dia, terma dan syarat dan sebagainya. Dan pernyataan ini boleh dihantar kepada kita pada ataupun sebelum 24 Ogos 2023 jam 3 petang. Borang-borang pencalonan ni perlu dihantar kepada Sekretariat Jabatan Penerangan masing-masing di peringkat daerah dan sebagainya. Macam saya sebutkan tadi, kalau untuk maklumat lanjut, bolehlah ke website kita yang saya sebutkan tadi,
ataupun directory penerangan.gov.my. And then kategori-kategori yang dipertandingkan adalah orang persorangan, komuniti, bangunan kerajaan atau swasta, kampung, sekolah rendah, kolej dan juga universiti. Kita sediakan wang tunai, CJ, pelak penghargaan dan sebagainya. Saya menyeru kita ambil peluang ini untuk kita menghias tempat kediaman kita, rumah kita ataupun premis-premis kita bekerja dan sebagainya, bagi kita menggelorakan bulan kebangsaan kita. And then yang ketiga, yang seterusnya kita ada juga program Sketsa Rukun Negara. Sketsa Rukun Negara ni adalah anjuran Japan yang berkonsepkan seni lakon layar dan penceritaan khusus untuk bulan kebangsaan dan Hari Malaysia. Program ini dibuka kepada ahli-ahli kelab Malaysiaku, lebih kurang 64 tak silap saya. Kelab Malaysiaku 64 ataupun 62 tak silap saya, 64 di seluruh negeri Perak. Dan terdapat 809 buah sekolah menengah di seluruh negara. And then 15 program pertandingan sketsa rukun negara peringkat negeri di seluruh negara akan diadakan dalam tempoh bermula pada bulan Jun hingga Ogos 2023. And then disusuli dengan satu program pertandingan sketsa rukun negara peringkat kebangsaan yang dijadualkan akan diadakan pada Oktober nanti, tahun 2023. Dan seperti yang sebut tadi, dia berkonsepkan lakon layar di kalangan pelajar untuk kita memupuk, menyemai perasaan cintakan negara, perpaduan dan juga aspek rukun negara. Dan yang terakhir sekali, last but not least, kita juga nak highlight program yang seterusnya adalah program Merdeka e-Komuniti di peringkat parlimen. Yang mana saya sebutkan tadi, program ini akan diadakan di semua parlimen di negeri Perak. Konsep dia, program ini turun padang pemimpin dan juga komuniti. Yang mana program ini selain daripada itu, ia untuk menyemarakkanlah bulan kebangsaan ini dengan pelibatan semua komuniti, tak kira peringkat usia, untuk kita mengetengahkan elemen-elemen perpaduan, keharmonian dan juga cintakan negara. Dan seperti yang saya sebut tadi, program ini seperti program turun padang juga, dia ada macam-macam program seperti program bersama mesra rakyat, and then kita ada sukan rakyat, gotong royong, kita ada pertandingan mewarna, memasak, nyanyian dan sebagainya. Dan semua ini kita adakan di semua parlimen nanti. Pelaksanaan aktiviti ini semua kita akan serahkan seluruh kepada masyarakat atau komuniti setempat, termasuklah parti-parti politik, pertubuhan sosial, badan-badan sukarela dan NGO. Dan banyak lagi sebenarnya program kalau saya nak ceritakan. Kita juga rancang di peringkat negeri, lebih kurang 8 pertandingan, sama ada pertandingan di atas talian dan sebagainya. Itu mungkin tak ada masa untuk saya terangkan. Kita terangkan yang program yang utama saja sepanjang program bulan kebangsaan ini. Dan saya harap semua program-program yang kami rancang ini, bukan sahaja Japan, kita bekerjasama berkolaborasi dengan agensi-agensi di sini, agensi-agensi di peringkat negeri dan sebagainya. Kita berharap ia mendapat sambutan yang hangat daripada seluruh rakyat negeri Perak. Kita bukan selalu macam ni kan. So inilah peluang untuk kita sertai semua aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang. Okey Tuan. Itu baru orang kata sebahagian lah, sebahagian daripada program-program yang kita rancang untuk menyemarakkan bulan kebangsaan kita tahun ini. Jadi macam yang Tuan kata tadi, kena sentiasa orang kata kalau nak tahu dengan lebih lanjut, layarilah kami punya sosial media, sama ada peringkat negeri ataupun daerah, kan? Orang ramai juga boleh selalu mungkin dapat informasi daripada IOW, Info on Wheels, yang akan kami pergi ke semua tempat lah. Okey. Jadi saya pasti semua dah bersemangat untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan ni. Itu yang fizikal tadi kita kata nak kibarkan jalur gemilang. So pasti ada juga yang nak tunjukkan semangat tu di sosial media juga.
Jadi mungkin tuan boleh cadangkan hashtag yang kita akan gunakan untuk social media tu. Hashtag. Okey. Terima kasih Puan Zira. So, betul lah seperti yang kita sebutkan tadi. Bila kita ada moments, kita nak berkongsi momen ini, kegembiraan ini di platform-platform media sosial masing-masing. So, pada tahun ini kita ada 5 hashtag untuk semua warga ataupun rakyat Malaysia gunakan. Kita meriahkan semua platform media sosial kita dengan hashtag pertama Malaysia Madani, hashtag Tekad Perpaduan, hashtag Penuhi Harapan, hashtag HKHM 2023 dan hashtag Malaysia Merdeka. Itu hashtag-hashtag yang kita boleh gunakan selain daripada kita seperti yang saya sebut daripada peringkat awal dalam www.merdeka360.my juga kita boleh kongsi momen-momen kita, segala foto-foto, video dan sebagainya dalam tu, dan kita boleh share. Dia macam satu tempat segala aktiviti yang dikumpulkan oleh yang kita sediakan platform itu daripada Jabatan Penerangan untuk semua orang akses lah. Dan orang ramai yang ingin mencari program-program di lapangan, terutamanya yang melibatkan penganjuran peringkat negeri ataupun mencari pertandingan yang secara maya yang dianjurkan oleh kami. So, inilah platform-platform yang tuan-tuan dan puan-puan boleh layari untuk dapatkan maklumat lanjut. Pertama saya sebutkan tadi merdeka360.my, itu portal rasmi kita. Yang kedua Twitter kita di twitter.com/merdeka360, Instagram.com Merdeka360, Facebook.com Merdeka360 dan juga TikTok Merdeka360. So, okey. Dan penerangan Perak, yes. Okey. Saya rasa jelaslah kot. Kali ni kita mewawarkan agar semua pengguna kita masyarakat, terutamanya orang-orang Perak ni untuk sama-sama menyemarakkan bulan kemerdekaan. Jangan buat malu Yong. Kita kena tunjuk yang Perak ni semangat kan, tambah-tambah PM-nya di sini kan. Okey. Tapi tuan, itulah masa sangat mencemburui kita. Nampaknya kita pun dah hampir nak ke penghujung rancangan. Jadi sebelum kita tutup, mungkin tuan ada sikit pesanan kepada para penonton. Okey. Pesanan saya percaya macam kita sebut daripada awal tadi, ini satu momen yang bersejarah bagi negeri Perak. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang diadakan di negeri Perak. So, ayuhlah beramai-ramai warga negeri Perak, terutamanya di sekitar Ipoh ni, untuk datang bersama-sama. Kita ada program daripada awal pagi dengan program 6,600 langkah, dan seterusnya kita ada bermacam-macam aktiviti, poket-poket show yang kita sediakan sepanjang daripada pagi sehinggalah pukul 5.30 petang. Dan daripada malam sebelumnya adalah ada program Forum Perdana Ehwal Islam. Juga kita jemput semua warga negeri Perak dan juga negeri berhampiran yang berkelapangan, bolehlah hadir bersama-sama. Dan inilah masanya untuk kita tunjukkan semangat cintakan negara dan tanah air, yang mana kita nak menggelorakan bulan kebangsaan ini. Kita adakan program ini, dan sepanjang program itu kita banyak aktiviti yang telah pun saya sebutkan tadi, dan diharapkan semua penyataan itu semua aktiviti itu akan dapat sambutan, terutamanya daripada warga negeri Perak. Itu saja. Okey, jadi sekali lagi kami menyeru, mohlah kita beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah Meru pada hari Sabtu dan Ahad ini. Okey, ada macam-macam aktiviti menarik, dan jangan risau, boleh bawa pelbagai lapisan umur tuan ya. Boleh. Daripada anak kecil, warga opah, atuk, boleh. Sebab boleh. macam-macam facilities ada, jangan risau. Kawasan tu kawasan terbuka, ya, jadi boleh datang. Tempat beriadah, berekreasi. Kita ada surau yang kita sediakan, surau tambahan. Ada. Kita ada tandas tambahan kalau tak cukup tandas yang sedia ada. Jadi kalau lapar, kita ada gerai-gerai makanan. Ada gerai. Jadi orang kata kalau kita merancang untuk bercuti, apa kata kita datanglah ke Ipoh. Tambahan pula tahun ini adalah tahun melawat Ipoh. Jadi kita sama-sama menjayakan insya-Allah program-program yang kita rancang. Jadi saya kira
sampai sini dulu bersama-sama Influencer at Japan kali ini. Kita bersama-sama, semoga semua rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan mengibar jalur gemilang di premis, di bangunan, di rumah, selain daripada boleh masuk pertandingan tadi tuan ya. Betul. Bukanlah hanya untuk pertandingan, diharap kita juga orang kata dengan rela hati mengibarkan sebagai tanda cintakan negara. Jadi sampai kita jumpa lagi. InsyaAllah jumpa kami di bulatan Sultan Azlan Shah tuan. InsyaAllah. Okey. Kita jumpa di sana. Sampai kita jumpa lagi dalam episod Influencer at Japan akan datang. Assalamualaikum. Bye. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan